Sambal hijau kerang atau kerang masak sambal hijau. Sedap. Jom Mak Tia tunjuk cara. Hai korang. Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mak Tia. Mak Tia harap anda semua sihat-sihat selalu, okey? Kali ni Mak Tia nak kongsi dengan anda yang Mak Tia sayang semua ni dengan resipi kerang pula. Sebelum ni buat kuih kan. Okey, hari ni Mak Tia nak masak kerang pula lah. Iaitu kerang masak sambal hijau. Okey, kat sini Mak Tia akan tunjuk step by step caranya. Okey, jom masuk ke dapur Mak Tia bersama-sama Mak Tia. Kita intai macam mana Mak Tia sediakan. Okey, bahan-bahannya. Baik, sebelum tu, okey, Mak Tia akan tunjuk cara bersihkan kerang dan keluarkan kotoran kerang tu. Okey, kerang ni nak kena bersih banyak kali tau sehingga air dia tu jernih jadi. Okey, masa bersih tu nak kena bersih betul-betul lah ya. Okey, keluarkan air berkali-kali. Di video sebelum ni ada Mak Tia share macam mana nak bersihkan kerang ni kan. Nak keluarkan segala kotoran dalaman kerang tu. Okey, dekat screen tu Mak Tia akan letak. Kalau mana tahu ada yang nak tengokkan ini, Mak Tia ringkaskan je lah. Okey, basuh sehingga bersih macam Mak Tia buat dalam video tu lah ya. Lepas tu kita akan masukkan sedikit garam. Ni tujuan untuk mengeluarkan segala kotoran dalam kerang tu. Okey. Lepas tu rendam selama setengah jam atau 1 jam lah, biarkan. Setelah tu kotoran tu akan keluar lah, kita akan nampak. Lepas tu basuh lagi sekali dan boleh bersih lagi sekali, boleh rebus lah. Okey. Nampak tak kotoran dia tu? Setelah kita rendam dengan air garam tu, dia akan keluar lah kotoran dia tu, serpihan cengkerang yang hancur tu pun keluar sekali. Nampak? Inilah kotoran yang terdapat dalam kerang. Kalau kita tak rendam dengan air garam, memang dia tak keluar lah. Itulah, hati-hati ya. Sebab kerang memang macam gini, leceh sikit nak bersihkannya. Okey, tapi tak apa kan. Okey, lepas tu kita akan rebus. Tip juga nak kasih, rebus jangan rebus campur dengan air ya, sebab dalam kerang tu dah ada air. Okey, tak perlu taruh air lagi, cuma taruh sedikit garam, dah rebus lah. Okey, nanti okey, dia dah masak tu, kita sejukkan. Okey, boleh kita keluarkan cengkerang dia. Okey, Mak Tia keluarkan cengkerang dia cuma sebelah aja. Sebelah tu Mak Tia tak keluarkan lah. Yang melekat sebelah tu Mak Tia tak keluarkan macam ni. Okey, kita keluar sebelah aja. Okey, kopi korang macam tu je. Okey. Tapi kalau nak keluarkan semua cengkerang pun boleh. Okey, nampak tak? Macam ni lah lebih kurangnya. Okey, faham ya? Okey, ni dah Mak Tia ringkaskan lah. Mak Tia dah keluarkan cengkerang sebelah tu semua. Okey, masa ni boleh ready untuk kita masak lah. Okey, ini 1 kilo kerang Baik, sediakan bahan-bahannya. Okey, bahan A, 1 kilo kerang yang telah dibersihkan, 2 biji bawang besar, 2 ulas bawang putih, 1 inci halia, 12 biji cili hijau, 1 biji tomato, 1 batang serai, sedikit daun ketumbar, 1 sudu gula merah, sedikit jus lemon, sedikit sos ikan, sedikit garam dan sedikit perasa. Baik,
bahan-bahan B. Sedikit daun ketumbar, 3 biji cili padi, sedikit lobak merah dan 1 biji bawang besar. Okey. Baik, itulah kesemua bahan yang Mak Teh nyatakan tadi. Okey, harap anda faham ya. Okey, ada bahan A dan bahan B. Okey. Bahan A tu kita akan kisarlah kecuali serai. Serai kita akan ketuk. Okey, Mak Teh akan ketuklah serai tu. Okey, yang lain tu Mak Teh kisarlah. Dan untuk bahan B tu Mak Teh akan potonglah. Itu untuk kita taburkan ke atas kerang apabila dah masak nanti kerang. Dilas sekali lah. Okey, mula-mula Mak Teh perah lemon juice ya. Okey, sebab kita memang akan gunalah lemon juice ni. Okey. Separuh je, 1 biji lemon tu guna separuh pun boleh lah. Okey. Nampak? Inilah jus lemon ni. Okey. Dan ni bahan yang akan kita kisar. Okey. Potong dulu sebelum kisar tu. Kecuali serai tak perlu kisar lah. Tapi kalau anda rasa anda nak kisar juga serai tu, terpulang. Tapi Mak Teh ketuk je serai tu. Baik. Serai ni Mak Teh ketepikan sebab Mak Teh tak kisar serainya. Okey, Mak Teh potong daun ketumbar tu. Okey, potong je. Okey, sebab ni nak dikisarkan. Potong kasar-kasar pun tak apa. Untuk masuk dalam pengisar pun kena potong. Ya, baru cepat masa dikisar tu. Okey. Okey, halia pun sama. Bawang putih. Okey, tomato. Okey. Kalau ada tomato yang hijau lagi bagus sebenarnya sebab kita nak buat sambal hijau kan. Ni tomato Mak Teh ni tak berapa merah. Nak kata hijau tak juga, nak kata merah tak juga kan, campur semua tu. Kan. Lepas tu bawang. Okey, bawang besar ni dia kecil pula. Okey, tak apalah. 2 biji. Tak kisahlah. Bawang kalau lebih sedap juga sebenarnya. Lebih sedap. Okey, lepas tu Mak Teh masuk terus dalam pengisar. Sebelum tu basuh dulu bahan-bahan ni ya. Potong-potong masuk dalam pengisar. Okey, dah masuk semua. Jatuh pula. Okey. Okey, macam serai ni Mak Teh potong 3, lepas tu Mak Teh ketuk. Okey, serai ni kalau serai ni besar, kalau serai tu halus kecil boleh guna 2 batang. Okey, ni sebab dia besar Mak Teh guna 1. Okey, inilah bahan yang perlu dikisar. Mak Teh dah campurkan air. Okey, air pun paras-paras tenggelam tu je lah. Okey, ni serai ni Mak Teh akan ketuk. Okey. Ketuk je lah guna ulu lesung tu. Janji dia ketuk. Kan? Janji dia hancur sikit lah. Okey, untuk mengeluarkan aroma serai tu nanti. Okey. Ringkaskan. Okey, ringkaskan dah dikisar. Kisarnya tak perlu halus sangat lah. Kasar-kasar pun okey, sedap. Okey. Selanya kasar-kasar lah untuk buat sambal hijau kerang ni. Baik, panaskan minyak. Sedikit minyak. Okey, dah panaskan, masukkan bahan yang kita kisar tadi. Alright. Nampak tak hijau dia tu? Mak kau hijau orang cakap. Mak kau hijau macam-macam lah sekarang kan. Itulah. Okey, warna hijau lah. Okey. Okey, ni macam bahan-bahan B ni. Ni bahan B ni Mak Teh akan potong je. Okey. Okey, kita potong bahan B dulu ya, sebab sambil kita tumis bahan A tadi tu sehingga dia garing dan terbit minyak. Okey, kita potong dulu bahan B ni. Okey, nampaknya dah hampir nak terbit minyak, tapi biarkan, renekkan je lah dulu sekejap. Okey, kita potong bahan B dulu ya. Baik. Sebenarnya ni akar ketumbar ni kita basuh bersih-bersih ya. Sebenarnya akar ketumbar ni menyedapkan masakan sebenarnya. Jangan buang ya. Akarnya memang
Tidak kau ketuk. Okey, potong. Mengikut cita rasa lah. Sebenarnya daun ketumbar ni menyedapkan masakan tau. Kebanyakan masakan Thailand, apa-apa kalau Thai lah kan, dia banyak menggunakan daun ketumbar. Anda perasan tak? Sebab daun ketumbar ni memang sedap sebenarnya. Dan berkhasiat, banyak khasiat sebenarnya. Okey, cili. Okey, kalau nak guna cili besar pun boleh ya. Sebab Mok Teh nak rasa pedas sikit, Mok Teh guna cili hijau, cili padi hijau ni. Tapi cili padi hijau ni pun tak adalah rasa pedas sangat bagi Mok Teh. Tapi tak tahulah kalau orang yang memang tak suka pedas kan. Okey, lepas tu bawang. Okey, bawang ni mayang nipis-nipis lah. Okey, macam dalam video tu. Okey. Dan tomato pula, tersasu pula. Apa ni? Carrot. Lobak merah ni Mok Teh ambil dalam 4 hirisan je. Tak banyak lah. Ini untuk macam nampak mewarnakan apa kita punya masakan tu je. Okey, tak campur pun tak apa. Sesuai selera kita lah. Nak campur tomato ke, carrot ke, sayur apa lagi pun boleh sebenarnya. Okey, Mok Teh potong halus-halus. Okey. Okey, dah siap. Okey, kita tengok pada sambal kita yang kita tumis tadi tu. Nampak tak? Nampaknya dia dah hampir terbit minyak kan? Okey. Okay, nampaknya dah keluar minyak tu. Okey. Aroma dia belum masak lagi pun dah bau sedap. Okey, lepas tu masukkan serai. Sepatutnya masukkan serai tadi pun boleh. Sekarang ni pun boleh juga. Okey. Serai yang telah diketuk tadi. Aroma dia sedapnya. Okey, nampak tak dia dah kering tu. Okey, masa ni kita dah boleh masukkan bahan macam kerang dan bahan yang Mok Teh potong tadi. Okey, Mok Teh masukkan dulu 1 sudu gula perang ataupun gula merah. Okey, kacau. Okey, lepas tu okey, boleh masukkan kerang yang telah kita kopik tadi separuh cengkerang dia tu. Okey. Dalam kerang ni sebenarnya ada air dia kan. Tu Mok Teh rebus, Mok Teh tak taruh air. Tak perlu pun. Apa-apa cengkerang lah, apa-apa macam kupang ke, kerang ke, rokan ke, kalau nak rebus tak perlu air sebenarnya sebab dalam tu dah ada air. Okey, masukkan sedikit garam. Sedikit perasa jika suka. Kalau tak suka tak payah taruh. Itulah. Mok Teh masukkan juga sikit. Okey, kacau-kacau. Sedapnya bau. Dari tadi lagi Mok Teh tidak cakap sedap kan, tapi memang sedap kan. Itulah. Okey, lepas tu masuklah bahan irisan tadi. Okey, seperti daun ketumbar, bawang besar, carrot, okey, cili hijau tadi yang dipotong. Okey. Di mayang dipotong, sama je lah. Okey. Okey, lepas tu kacau-kacau sebati. Aduk-aduk rata. Okey. Senang bukan? Masak tu kan senang. Okey, lepas tu masuklah air lemon juice ni, jus lemon. Okey. Okey, memang sedap tau. Anda kena buat tau. Lepas tu masukkan sedikit apa ni? Sos ikan. Sedikit je tau, tak perlu banyak sos ikan ni. Okey, macam tu je. Lebih kurang macam Mok Teh buat tu. Masukkan. Okey, lepas tu aduk-aduk rata. Okey. Wow, kat sini masa ni memang bau aroma dia memang bangkitkan betul selera. Okey, dah masak, boleh tutup api. Apa lagi? Bolehlah masukkan dalam pinggan. Ready dan sedia untuk dihidangkan. Inilah dia hasil Mok Teh buat kerang masak sambal ni. Kerang masak sambal hijau. Okey, sedap tau. Lepas tu hiaslah sikit dengan daun sup tu. Okey. Okey, anda kat luar sana patut cuba tau. Dan buat. Kalau yang ada hari ni nak masak kerang, tak tahu nak masak menu apa ya. Mana tahu ada yang tertengok video Mok Teh ni. Tertengok.
Tengok video Mok Tih ni, rasa macam ada idea lah nak masak macam Mok Tih ni. Jemputlah buat sedap tau. Selain kerang ni masak sambal kerang biasa tu kan, sambal merah tu. Okey, sambal hijau ni pun memang sedap, membangkitkan selera kita. Cubalah. Okey, mana tahu resipi Mok Tih ni memberi idea kepada anda. Okey. Baiklah, Mok Tih rasa sampai di sini dulu perkongsian Mok Tih untuk hari ini, untuk kali ini. Okey. InsyaAllah di video yang akan datang Mok Tih akan kongsikan lagi dengan resipi-resipi yang menarik. Jangan lupa follow Mok Tih selalu, okey? Okey, salam sayang daripada Mok Tih. Sampai jumpa lagi di video-video yang seterusnya. Okey? Bye. Assalamualaikum.